Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Tajuk yang ke-22, Redha. Allah Ta'ala berfirman, radhiyallahu anhum wa radu'an, zalikal fawzul azim. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Ta'ala. Itulah kemenangan yang besar. Suratul Maidah ayat 119. Dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu diceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu hari ahli syurga berada di suatu tempat. Tiba-tiba cahaya memancar di atas pintu syurga. Mereka mengangkat kepala. Allah Ta'ala telah memuliakan mereka seraya berfirman, wahai ahli syurga, memohonlah kalian kepadaku. Mereka mengatakan, kami mohon keredaanmu. Allah Ta'ala berfirman, keredaanku adalah aku menghalalkan tempat tinggal untuk kalian dan kemuliaanku akan selalu bersama kalian. Saat ini, memohonlah kepadaku. Mereka mengatakan, kami mohon tambahan nikmat. Setelah itu mereka diberikan haiwan tunggangan yang tercipta dari yakut merah, permata merah. Pengikatnya, dari tali yang mengikatnya, adalah zamrud hijau dan zamrud merah. Mereka mendatangi haiwan tunggangan itu yang sedang meletakkan telapak kakinya sampai hujung ke hujungnya. Yakni sekali melangkah sampai ke hujungnya. Demikian juga Allah Ta'ala memberikan pohon-pohonan yang berbuah, yang berdampingan dengan para bidadari. Para bidadari mengatakan, kami perempuan-perempuan yang nikmat. Dan yang tidak akan menyengsarakan. Kami perempuan-perempuan yang kekal, yang tiada akan mati. Dan kami sebagai isteri-isteri orang yang beriman dan sangat mulia. Setelah itu Allah Ta'ala memberikan bukit pasir yang terdiri dari minyak misik putih yang semerbak, bau harumnya sampai ke syurga Adnin, yakni syurga pertengahan. Mereka mengatakan, ya Tuhanku, orang-orang telah datang. Allah Ta'ala berfirman, selamat datang orang-orang yang baik dan taat. Kemudian hijab penghalang menjadi terbuka. Mereka yang orang beriman memandang Allah Ta'ala. Mereka bersenang-senang yang berada dalam kenikmatan dengan cahaya Tuhannya. Sehingga sebahagian mereka tidak dapat melihat sebahagian yang lain. Allah Ta'ala berfirman, kembalikan mereka, wahai malaikat, ke istana-istana, yang ke gedung-gedung dengan membawa hadiah, dengan membawa kurniaan. Mereka lantas kembali dan sebahagian mereka dapat melihat sebahagian yang lain. Itulah yang dimaksudkan firmanullah Ta'ala, nuzulan min ghafurir rahim. Sebahagian rezeki datang dari Tuhan yang maha pengampun lagi maha pengasih. Maksud surah Fussilat ayat 32. Ulama Iraq dan Khurasan berbeza pendapat tentang makna redha yang sebenar dalam mendefinisikan. Apakah redha itu termasuk keadaan atau disebut ahwal atau maqamat? Menurut ulama Khurasan, redha termasuk bahagian dari tempat, iaitu maqamat,
iaitu puncak tawakal. Arti redha dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang dapat menghantarkan hamba kerana usahanya. Sedangkan menurut ulama Iraq, redha termasuk bahagian dari sesuatu yang turun atau disebut ahwal yang bertempat di hati sebagaimana keadaan yang lain. Mengkompromikan dua pandangan itu sangat mungkin dan baik. Ini menyatukan pandangan ini, iaitu permulaan redha dapat diusahakan oleh hamba. Dan ini merupakan bahagian dari tempat atau disebut maqamat. Dan puncak yang merupakan bahagian dari keadaan, ini yang disebut ahwal, ini dapat diusahakan. Redha menjadi perbahasan ulama. Di antara mereka ada yang menjelaskan, menafsirkan dengan keadaan dan juga sumbernya, bukan minuman, sumbernya. Keadaan dan sumbernya. Dalam penerangan mereka dalam penerangan ini mereka berbeza pendapat. Sebagaimana mereka berbeza pendapat dalam masalah sumber. Apakah sumber redha dan bahagian redha. Oleh kerana itu, syarat ilmu itu merupakan kepastian yang harus dipegang. Sedangkan orang yang redha kepada Allah tidak diperkenankan menentang takdirnya. Saya telah mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan, tidak dapat disebut redha jika seorang hamba belum pernah mendapat cubaan. Namun, dapat disebut redha jika dia tidak menentang hukum dan keputusan Allah SWT. Saya telah mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan, tidak dapat disebut redha jika seorang belum pernah mendapatkan cubaan. Namun, dapat disebut redha jika dia tidak menentang hukum bila mendapat cubaan dan keputusan Allah Ta'ala. Perlu diketahui bahawa kewajiban hamba adalah redha terhadap keputusan yang telah diperintahkan untuk redha kepadanya. Kerana segala sesuatu tanpa keputusan akan menjadi boleh atau kewajiban hamba adalah redha terhadapnya, seperti redha terhadap kemaksiatan dan fitnah ujian orang-orang Islam. Menurut para guru sufi, redha diibaratkan pintu Allah Ta'ala yang besar. Orang yang memuliakan redha, maka dia akan dipertemukan dengan kecintaan yang paling penuh, yakni utama. Dan dimuliakan dengan pendekatan yang paling tinggi. Menurut Imam Abdul Wahid bin Zaid, redha diibaratkan pintu Allah yang besar dan syurga di dunia. Perlu diketahui, hamba hampir tidak meredha Allah Ta'ala kecuali dia meredhakannya. Jadi kecuali Allah meredhakannya. Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha pada mereka dan mereka redha kepada Allah. Saya telah mendengar Ustaz Abu Ali Daqqaq bercerita tentang seorang murid yang bertanya pada gurunya, apakah seorang hamba mengetahui bahawa Allah redha kepadanya? Tidak. Bagaimana dia mengetahui hal itu padahal redha masalah gaib? Dia mengetahui hal itu, kata sang murid, sanggah sang murid. Bagaimana mungkin, kata gurunya? Jawabnya, jika hatiku redha pada Allah, berarti saya tahu bahawa Allah redha kepadaku. Lalu jawab gurunya, engkau benar wahai anakku. Dan satu kisah diceritakan, Nabi Musa AS pernah mengatakan, wahai Tuhan, tunjukkan diriku pada perbuatan yang apabila saya kerjakan, engkau redha kepadaku. Allah Ta'ala berfirman, engkau tidak akan mampu mengerjakan hal itu. Nabi Musa AS menjatuhkan diri bersujud dan berdoa. Setelah itu Allah menurunkan wahyu, wahai putera Imran. Ini panggilan kepada Musa AS. Musa bin Imran. Aku akan redha bila engkau redha terhadap keputusanku. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk kita pada pagi ini, selepas kita membicarakan tajuk muraqabah, iaitu tajuknya ialah redha. Baik, redha, satu keadaan di mana bila mana manusia diuji. Atau bila mana manusia berada dalam pilihan sesuatu perkara,
namun diberikan lain daripada pilihan. Maka apakah dia redha ketika itu? Bila hamba-hamba Allah terpilih, bila mana mereka mendapat nikmat dari Allah, mereka tidak melihat nikmat, mereka melihat pemberi nikmat. Dan bila mana mereka diuji oleh Allah, mereka tidak melihat ujian, mereka melihat pemberi ujian. Maka dengan itu pandangan mereka sentiasa benar. Syukur mereka berada pada nilai yang dikehendaki. Dan redha mereka juga berada dalam keadaan yang diperintahkan. Bila kita menyebut perkataan redha, artinya kita rela. Redha artinya ia menjadi pilihan kita, sesudah bukan pilihan kita. Kerana setiap manusia dalam hidup dia ada pilihan. Dia ada cita-cita, dia ada angan-angan. Maka dengan keinginan, cita-cita dan angan-angan, dia bekerja dan dia berusaha. Dia berjuang dan dia menghabiskan waktunya. Ini cita-cita saya, ini mimpi saya, ini keinginan saya. Maka bila dia melalui apa yang diinginkan, sedangkan semuanya ada dalam ilmu Allah. Dan semuanya ada dalam takdir Allah. Maka Allah Ta'ala menghentikan segala angan-angan manusia dengan takdirnya. Supaya mereka mengetahui mereka tidak berkuasa. Supaya mereka mengetahui mereka ada Tuhan yang perlu mereka minta. Supaya mereka mengetahui perancangan mereka cuma cadangan. Sebagai seorang hamba. Tapi keputusan mutlaknya di sisi Tuhan yang Maha Perkasa. Supaya mereka mengetahui mereka hamba. Yang Allah SWT atur mereka. Mengikut kehendaknya sebagaimana firman-Nya, fa'alun lima yurid. Allah melakukannya apa yang Allah kehendaki. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Jadilah apa yang kamu kehendaki, melainkan apa yang Allah kehendaki. Apa yang kita kehendaki adalah apa yang Allah kehendaki. Dalam ilmu Allah, dalam takdirnya. Baik kita manusia dengan segala mukawimat, kekuatan, elemen-elemen kendiri yang ada dalam diri kita. Azam kita, niat kita, usaha kita, angan-angan kita. Ini elemen yang menuju ke arah tempat yang kita inginkan. Seorang kata dia nak pergi ke Mekah sebagai contoh. Mekah itu cita-citanya, tujuan dan niatnya, angan-angan dan juga mimpinya. Maka dalam proses dia membina segala keinginannya tadi, maka ada takdir Allah. Bila dia akan sampai, bagaimana dia akan sampai, bagaimana situasinya, semuanya dalam ilmu Allah dan takdir Allah. Maka bila dia merancang sesuatu dengan jiwa yang redha, maka apa pun yang berlaku, wa imma berjaya macam dirancang, tidak menjadikan dia kufur dan sombong. Atau gagal, tidak menjadikan dia berputus asa kerana melihat pada hikmahnya. Itu orang yang mempunyai redha ialah orang yang mempunyai kekuatan dan kekayaan. Ada seorang khalifah, dia bertemu dengan seorang ulama namanya Imam Abu Hazim. Maka dia tanya, Syekh nak tanya, ma maluka? Apa hartamu? Kami tak nampak kamu ada harta. Kami tak nampak pun kamu kaya. Ketika orang semua berbangga dengan harta. Aina maluka? Ataupun ma maluka? Apa hartamu? Maka dia jawab, saya ada dua harta yang hebat. Yang pertama ialah ar-ridha anin-nas, ar-ridha anillah. Sentiasa redha dengan apa pun yang Allah berikan pada saya. Dan yang kedua ialah al-ghina anin-nas. Saya tidak pernah bergantung pada makhluk. Ini dua harta yang agung saya ada. Ar-ridha anillah wal-ghina anin-nas. Saya redha dengan apa pun yang Allah tetapkan untuk saya. Maka benar itu kekayaan. Dan saya tidak pernah bergantung pada manusia. Itu kemuliaan. Dan manusia bila dia nampak kita miskin,
Dia berharap kita bergantung pada dia. Tiba kita tak bergantung pun. Berarti kita telah ubah persepsi dia bahawa dia tak miskin, dia kaya. Saya tak tunjukkan pergantungan pada manusia. Maka jadilah dia mulia. Ketika orang-orang yang berharta ini berharap orang datang, duduk sembah pada dia, mengadu kepada dia, tiba dia tak datang. Maka orang kaya akan berkata, oh dia sudah kaya. Kenapa? Kerana dia telah membuang, bukan kerana dia dapat harta. Dia membuang pergantungan pada manusia. Maka ini harta kekayaan yang kita nak cari. Pertama, ar-ridha anillah. Redha ni apa yang Allah tentukan dalam kehidupan kita sampai kita bertemu dengan Allah. Yang kedua, al-ghina anin nas, hilang kebergantungan kita pada manusia. Bahkan umpama hilang pergantungan seperti kita nak garu kulit kita pun kita garu sendiri baru sedap. Contoh, takkan ada nikmat kalau yang menggarunya orang lain. Walau isteri tercinta. Kita cakap dengan isteri kita, tolong garu belakang sikit. Sedap. Tapi sedap lagi kalau kita yang boleh garu. Bagaimana kata Imam Syafi'i, ma hakka jildaka mislu zufrika. Takkan ada yang menggaru sesedap kuku kamu. Tak ada. Even kalau kita pakai kayu garu pun tak sedap. Sedap kuku juga. Biarlah menelah belakang pun tak apa. Salah bila pun tak apa. Sedap. Kita nak highlightkan nikmat sedap. Itulah nikmat bila kita bergantung dengan, kita tak bergantung pada orang, kita buat sendiri. Itulah nikmatnya. Macam kita garu. Pakai tangan orang tak sedap. Kadang tak kena tempat. Orang suruh garu kat lain, dia garu kat lain. Pakai kayu. Kayu garu ni. Jenis belakang tu. Oh tak kena. Tak sedap. Tapi kalau dapat garu dengan kuku, dia punya nikmat. Itu tinggal nasi ayam, nasi biryani pun tinggal. Tak garu. Kalau itu Imam Syafi'i berikan masal itu. Bandingan itu. Mahakka jildaka mislu zufrika. Tak ada yang menggaru sesedap kuku kamu. Sedap kuku kita. Ia satu gambaran kepada jangan bergantung pada orang. Kita minta tolong orang tak salah, bergantung yang salah. Bergantung ni maknanya, kita rasa kalau dia tak tolong kita, matilah kita, habislah kita, tak ada orang lah tolong kita. Salah. Saya minta tolong sebagai satu bentuk muamalat. Minta dia tolong ambil air, tolong buat air. Dia cakap dengan isteri kita, tolong buat air. Tiba dia tak nak buat, contoh, tak nak buat. Maka kita tak akan jadi mati kehausan. Kita boleh bangun dan kita buat sendiri. Itu maksud tidak bergantung. Kita boleh minta. Tapi bila dia tak buat, contohlah, tak buat. Bagi contoh mudah. Tak akan jadikan kita terus mati kehausan. Kerana kita rasa kita pun boleh buat. Kita tak nampak dia je boleh buat. Dan di sini datangnya kebergantungan kepada Allah SWT. Kita lihat apa huraian sebelum kita memberikan gambaran umum terhadap makna redha. Apa kata pengarang kita? Pertama dibawa kepada kita ayat Al-Quran. Radiyallahu anhum wa radu'an zalikal fawzul azim. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan radiyallahu anhum wa radu'an zalika liman khasyiya rabbah. Dalam surah Al-Bayyinah. Allah redha pada mereka. Dan mereka redha kepada Allah. Adapun redha Allah pada mereka dengan memberikan ganjaran di luar apa yang mereka fikirkan. Adapun redha manusia kepada Allah, yakni menerima dengan tenang segala takdir Allah Ta'ala. Kata Allah, zalikal fawzul azim, itulah kejayaan sebenar. Kejayaan sebenar bila kita dapat mencapai redha dan redha itu menyebabkan Allah redha. Tentu kalau pencapaian kita untuk jadi bilioner, triliuner, menjadi sekian-sekian, dan jiwa kita belum cukup dan belum puas, kita tetap tidak mendapat ketenangan. Tapi bila datang sahaja jiwa redha, disitulah ketenangan. Dalam hadis, diceritakan tentang nilai redha. Bila mana ahli syurga masuk syurga. Allah SWT bertajalli, yang muncul cahaya Allah di hadapan mereka. Lalu mereka mengenalinya bahawa ini adalah Allah. Ahli syurga dia akan melihat Allah. Bukan dengan panca indera sebagaimana kita gunakan sekarang. Dengan apa yang sesuai, yang layak dengan Allah.
Maka bila mana mereka mengangkat kepala mereka melihat Allah, lalu Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, wahai ahli syurga, kata Allah, memohonlah kamu kepadaku apapun permohonan. Mereka mengatakan, ya Allah, kami mohon keredaanmu. Lalu Allah Ta'ala berfirman, aku sudah pun meredaimu. Bila kamu masuk syurga itu tanda aku sudah reda. Kamu sudah berada dalam keredaanku. Lalu kata Allah Ta'ala, apa lagi kamu nak? Kata ahli syurga, ya Allah, kami mahukan ziyadah. Kami nak nikmat lagi. Apa maksud nikmat lagi? Kami ingin melihatmu, ya Allah, dengan sebenar. Maka Allah Ta'ala mendatangkan kepada mereka dengan kenderaan daripada batu permata yang berbagai. Mata zamrud, yakut dan zamrud. Ini tali kekangnya daripada zamrud hijau dan zamrud merah. Lalu mereka menunggang kuda ini untuk berada di satu tempat yang Allah Ta'ala kehendaki mereka berada. Itu di syurga Adnin. Dan di situ ada pohon-pohon buahan yang begitu indah. Dan para bidadari yang sedang menyanyi. Kamilah wanita-wanita yang sebenar. Yang tidak menyusahkan pasangannya. Kami wanita yang sebenar yang tidak menyusahkan pasangan. Yang sentiasa mengembirakan. Kami wanita yang kekal dan tidak akan mati. Bidadari-bidadari ini menghiburkan ahli syurga. Kemudian bila mana mereka sampai ke tempat yang Allah tentukan, lalu para malaikat berkata, wahai Tuhanku, dalam keadaan Allah Maha mengetahui, gerombolan ini sudah pun sampai. Maka Allah Ta'ala berfirman, selamat datang wahai hamba-Ku yang taat. Selamat datang kepada hamba-Ku yang patuh kepadaku. Kemudian Allah SWT memberikan kepada mereka segala kurniaan dan kemuliaan. Dengan hamparan pasir-pasir daripada kasturi putih yang semerbak harumnya. Kemudian pada waktu itu Allah Ta'ala menampakkan zatnya. Dan ini yang difirmankan oleh Allah. Wujuhun yawma izin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu, pada hari kiamat, orang beriman melihat wajah Allah, zat Allah dengan sebenarnya. Dan girang gembira mereka. Waktu mana mereka melihat zat Allah yang mulia, lalu mereka terhalang melihat sesama mereka. Tak nampak. Dia indah, seronok, bahagia, nikmat. Mereka lupa mereka bersama dengan gerombolan atau kumpulan. Sehingga Allah SWT menghijab kembali. Dan memerintahkan mereka kembali ke tempat tinggal mereka masing-masing. Bila seorang masuk syurga, dia belum lagi dapat melihat Allah. Sehingga waktu yang Allah kehendaki. Dan ahli syurga ini berbeza-beza keadaan dan darjat mereka dalam melihat Allah. Ada yang melihat Allah sekali. Ada yang melihat Allah 2 kali. 2 kali sehari. Ada yang melihat Allah mengikut apa yang dikehendakinya. Berdasarkan darjatnya. Daripada Rasul-Rasul sampailah kepada orang beriman. Ini kurnia Allah. Yang membezakan darjat ahli syurga nanti, antaranya dalam berapa kali mereka memandang. Dan bila memandang Allah menghilangkan seluruh kenikmatan syurga. Kerana nikmat syurga itu makhluk. Dia akan melihat Allah itu ialah Khaliq pencipta. Maka Allah Ta'ala memerintahkan mereka kembali ke syurga tempat mereka masing-masing. Kemudian kata Nabi SAW dalam waktu Nabi menghuraikan hadis ini, Nabi membacakan ayat nuzulan min ghafurur rahim. Demikian cara Allah melayang ahli syurga. Rezeki daripada Allah yang Maha Pengampung dan Penyayang. Baik, hai, apa yang nak dijelaskan hadis ini tentang redha Allah. Bila seorang masuk syurga, dia mendapat redha Allah. Dan bila seorang mendapat redha Allah, dia layak mendapat ziyadah tambahan. Tuan-tuan, setiap kali kita mendapat redha Allah, setiap kali itu akan berlaku tambahan nikmat. Bukan yang lebih aneh pada itu, musibah itu bertukar menjadi nikmat. Sebagaimana bertukarnya tongkat menjadi ular. Tuan-tuan mendapat menikmati nikmat itu perkara biasa. Manusia umum, even orang kafir, akan menikmati nikmat.
Tetapi menikmati musibah itu perkara luar biasa. Kerana ini tidak berlaku hanya pada orang beriman. Hanya orang beriman pada saat dan detik merasa nikmat dalam ujian. Nikmat dalam ujian, hanya orang beriman. Tidak berlaku pada orang kafir. Kerana orang kafir nikmatnya cuma pada nikmat. Allah haramkan dia merasa nikmat dalam ujian. Bukan dia mengeluh untuk keluar. Kalau kita tanya, apa beza redha dengan sabar? Ada satu perbezaan yang jelas. Seorang yang sabar, bila dia menghadapi satu ujian, maka dia nak kembali pada asalnya. Kalau orang tu bisnes, sebagai contoh. Dia pun rugi, dia sabar. Maksudnya, sampai masa dia nak Allah kembalikan asal dia untung. Seorang yang kematian anak, maka dia sabar. Sampai peringkat dia nak Allah ganti balik anak dia. Maka dia dapat balik anak. Seorang yang kematian pasangan, dia sabar. Sampai peringkat dia berkahwin semula. Dapat balik nikmat suami dan isteri. Sabar bererti kita tahan diri daripada ujian tadi, tapi ingin kembali semula pada apa nikmat yang kita hilang. Manakala redha, bermakna kita tidak mahu nikmat itu kembali. Tak nak. Kita sudah redha. Kalau dia sakit, nak tak sembuh? Tak nak. Saya tenang dengan sakit. Dia melihat sakit itulah nikmat dia. Maka itu namanya redha. Dia tidak mahu berubah keadaannya. Dia nak keadaan tu. Orang sabar, dia nak berubah keadaan dia pada apa yang dia dapat sebelum ini. Maka ini orang panggil orang sabar. Dua-dua ini mulia. Tetapi makam redha lebih tinggi. Kita ni, bila datang ujian, apa yang kita doakan? Kita doa biar Allah ganti balik apa yang kita hilang. Kita doa, kalau tuan-tuan tiba-tiba hilang barang berharga. Hilang benda, hilang telefon. Lalu kita sabarlah. Tapi dalam masa sama kita berharap jumpa. Doalah biar jumpa. Dan bila kita jumpa, kita alhamdulillah jumpa. Tapi orang yang redha, bila dia hilang sesuatu, dia tak fikir nak jumpa ke tak. Dia dah redha. Atau kau jumpa, dia boleh bagi kau orang. Tak apa, ambil lah. Saya nak bagi kat awak. Kan dia berada pada makam redha. Kita hilang duit. Hilanglah 1,000. Nak tak balik duit tu? Nak. Kau jumpa lah. Tapi bila orang tu redha, dia dah tak nak. Tiba orang kata, ni Man, duit awak ni 1,000. Tak apa, saya hadiah ke awak balik. Dia tak nak. Kemudian saya nak bagi ke awak. Kerana dia makam redha. Dia tak nak balik apa yang dia ambil dari ni. Kerana dia suka apa yang dia ada sekarang. Maka ini panggil makam redha. Orang curi barang dia. Curi. Memanglah dia marah. Dan dia sabar. Kalau boleh tangkap pencuri, dia nak balik barang dia. Lepas tu dia nak hentak sekali pencuri tu. Tapi dia sabar lah kat ni. Kalau dapat balik basikal dia, dapat balik motosikal. Dia nak. Lepas tu dia nak kena juga muka pencuri. Kenapa? Bagi koyak sikit. Dia pun puas hati lah, sabar dia seminggu. Tapi orang yang tak lain. Tiba-tiba dia jumpa benda tu. Katakan jumpa. Dia pun tengok, mencuri ni pun. Yang tak apalah, saya hadiah ke awak. Saya hilangkan dosa awak dengan menghadiahkannya pada awak. Sebab dia pada makam redha. Kita marah orang ambil barang kita. Siapa ambil barang? Kita sabar. Balik kalau orang redha, tak apalah, saya sedekah juga dia. Biarlah dia ambil. Tata hilang slipper. Ni contoh biasa lah, hilang slipper. Sebab tu dia orang tak nak datang masjid, itu semua geng-geng hilang slipper sendiri. Tak nak datang masjid, tak nak datang surau, tak datang kuliah. Tanya sebab mesti geng-geng hilang slipper dah ni. Saat pergi masjid hilang slipper. Jadi tak pergi, tak hilang slipper, tak apa. Yang penting slipper jangan hilang. Iman hilang tak apa. Slipper jangan hilang. Baik, cerita geng hilang slipper ni. Baik, kalau hilang slipper, kita pun sabar. Sabar jalan kaki ayam. Jumpa balik ambil. Kita makam sabar. Tapi kalau kita makan redha, kita tu cakap. Baik, tahu saya tahu slipper saya ambil, saya dah halal dah bagi hadiah kat dia. Tengok pun bukan orang lain, geng kita juga tersalah sahut. Apalah hadiah. Hadiah hari jadi dia ambil lah. Saya pakai slipper, saya memang niat hadiah dah. Dari awal awak sahut slipper saya tu, saya dah niat hadiah.
Jadi orang ni di makam redha, dia tak nak balik benda dia hilang. Sebab dia redha. Baik. Itu perbezaan yang mudah untuk kita faham. Apa beza sabar dan redha? Dua-dua ini makam yang baik. Orang sabar dapat pahala yang banyak. Orang redha ini bukan sekadar dapat pahala, dia dapat nilaian ketenangan dari awal. Kan orang sabar, dia dapat ketenangan lambat sikit. Orang redha ni tenang tu dari awal lagi dia dah tenang. Sebab itu Allah sebut dalam surah An-Nahl. Allah sebut dalam Al-Quran. Dengan firman-Nya, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang amat baik. Kata ulama, kehidupan baik itu ialah redha. Redha. Orang bila hidup dalam redha, dia hidup dalam kehidupan paling baik sekali dalam hidup dia. Redha dengan apa berlaku. Maka ini secara umum kita lihat makna redha. Baik, kita lihat redha ini secara perbahasan ulama. Baik, kita ada ulama Iraq dan ulama Khurasan. Dahulu tuan-tuan, Iraq disebut dalam bahasa Arab Iraqiyin. Kemudian Khurasan, Khurasaniyin. Ini dua tempat yang melahirkan ramai ulama. Sama ada ulama-ulama fiqh atau tasawuf. Dan kedua-dua tempat ini juga lahirnya ulama-ulama mazhab Syafi'i. Dulu kalau kita mengaji mazhab Syafi'i, kita ada tariqah dia panggil jalan. Dalam pemahaman mazhab Syafi'i sama ada jalan Iraqi atau jalan Khurasaniyin. Daripada Khurasan ni wilayah di Iran sekarang. Sekarang jadi wilayah Syiah. Dahulu ia wilayah yang mengeluarkan ramai ulama. Khususnya mazhab Syafi'i. Dan kalau tuan-tuan mengaji mazhab Syafi'i, kita akan jumpa cara fatwa ulama Khurasaniyin atau Iraqi. Mana lebih kuat? Kalau dalam mazhab Syafi'i kita, bertembung dua jalan ini. Khurasaniyin ke Iraqi? Yani ulama-ulama daripada Khurasan atau ulama-ulama daripada Iraq. Yang kedua-dua mereka sumber kepada tempat keluarnya para ulama yang berbagai bidang ini. Tapi ia lebih sinonim dengan mazhab Syafi'i. Lebih kuat. Baik, para ulama Khurasaniyin dan Iraqiyin berbeza pandangan. Apakah redha ini merupakan maqamat atau ahwal? Baik, apa maksud maqamat? Kedudukan. Atau apa maksud ahwal? Keadaan. Maqamat berarti tuan-tuan kita usaha daripada peringkat ke peringkat untuk sampai kepada darjat itu dipanggil maqam. Maqam ni maknanya pangkat lah. Pangkat. Tuan-tuan nak jadi baik. Orang jadi baik ini ada dua jenis. Satu, orang-orang yang melalui maqamat. Peringkat. Yang kedua, orang yang Allah kurniakan terus pada dia. Dia panggil ahwal. Itu dapat. Contoh cerdik. Orang cerdik. Ada orang cerdik. Kita panggil gifted. Talented. Dia mengaji sikit. Pandai banyak. Ada orang pula. Dia ni memang usaha. Baca buku, study. Tulis nota. Ulang kaji. Pergi kelas. Pergi tuition. Dia pun dapatlah nombor yang baik. Tapi dia ni dalam peringkat maqamat. Berusaha keras. Orang peringkat awal ini, dia tak ada usaha keras. Tapi gifted. Macam kita tengok orang kuat lah. Kadang-kadang orang kuat ni, dia tiap-tiap hari duduk main besi bawa kuat. Ada orang kita tak nampak dia main besi. Tak nampak, biasa. Tapi dia kuat. Dia bersenang kot mana? Kita bersenang tiap-tiap hari pergi gym. Angkat besi. Angkat token gym. So kuat. Dia nampak okey. Duduk masjid misalnya. Akak kitab. Akak caruan. Akak pinggan mangkuk. Tolong layan orang jadi tetamu masjid. Tapi dia gagah. Kalau Gusti Lengan menang dia. Ada tak orang macam ni tuan-tuan jumpa? Badan tak berketul. Masa dia biasa je. Mendatar je macam air sungai. Yang bodybuilder ni macam air laut. Rombak-rombak badan dia. Dia berbody-body badan dia. Tapi kalau Gusti Lengan kalah. Tak kuat. Dia boleh angkat besi sekian-sekian banyak. Tapi kalau suruh untuk laga adu kekuatan sebenar, dia tak menang. Saya tengok satu rancangan. The strongest man in the world. Orang paling gagah dalam dunia. Dia kumpul satu dunia cari orang paling gagah. Last sekali yang gagah, sekali orang perut buncit. Orang tubuh berketul-ketul semua tak larat. Tapi yang perut buncit, rupanya orang perut buncit jangan main-main. Dia simpan kuasa kat situ. Dia gagah. Dia boleh angkat beban 400 kilo. Perut buncit. Ini sisi ada suami perut buncit. Ini suami yang gagah.
Dia secara teknikal, secara pemahaman awam kita, orang gagah ni mesti begitu. Tak. Ada orang gifted. Ada seorang Turki, kecil badan dia. Oleh kerana dia ni gagah sangat, negara Bulgaria bagi dia warga negara. Semata-mata nak dapat pingat emas sukan Olimpik. Orang ni badan kecil. Saya masih ingat pun ni kecil. Tapi dia boleh angkat seekor lembu. Dan dia pecahkan rekod dunia. Badan kecil saja. Dia punya gagah Allah bagi pada dia. Ini gifted. Baik. Bila kita bercakap tentang tasawuf, kita ada maqamat. Maqamat satu peringkat usaha. Tuan-tuan nak jadi baik, tuan-tuan pergi kuliah atau ubat sekian-sekian. Tuan-tuan pun sampai ke peringkat ini. Awal pula, tiba-tiba Allah beri kita satu anugerah. Terus berubah kita sekelip masa. Dan kita, orang lain baca Quran 4 bulan baru pandai. Kita belajar, barangkali seminggu dua, Allah beri pandai cepat. Itu tuan-tuan tengok ada orang, dia mula lambat, Allah beri dia alim cepat. Seperti Fudail bin Iyad, Ibrahim bin Adham. Daripada perompak, pencuri, daripada orang lalai, tiba melonjak paling depan mengatasi orang-orang yang sedang mendaki untuk mendapat kemuliaan ilmu dan juga taqwa. Dia daripada seorang perompak di siang hari atau perompak di malam hari, keesokannya menjadi ulama yang disegani. Ni Malik bin Dinar daripada pemabuk, daripada seorang yang mabuk, menjadi ulama yang menjadi rujukan. Malik bin Dinar. Tempoh yang diambil begitu singkat. Ini Utbah Al-Ghulam, daripada kelalaian yang melampau sehingga menjadi syahid yang ternama dan terbilang. Dan menjadi sufi yang agung. Utbah Al-Ghulam. Anak murid pada Hasan Basri. Kita baca sejarah, ratusan orang-orang yang Allah beri dia kurniaan yang luar biasa. Dengan sekelip mata dia dapat berada pada posisi yang paling mulia. Walau dahulu dia bukanlah orang yang kita katakan, ni starting lambat. Dia starting lambat. Tapi Allah beri keinsafan yang cukup besar. Tsunami keinsafan sehingga dia berada depan kita sekali. Last sekali orang yang kita tengok lambat berbanding kita hari ni jadi imam. Kita makmum lagi. Dia dah jadi ulama, mengajar kita pula. Tengok orang-orang mu'allaf ni yang baru masuk Islam. Daripada dia kita nampak sebelah mata. Baru masuk. Tiba-tiba dia menjadi ulama rujukan. Itu kerana Allah beri pada dia gifted. Ini kita panggil ahwal. Jadi apa beza maqamat dengan ahwal? Maqamat satu yang kita usahakan. Ahwal satu anugerah Allah. Dan dua-dua ni mulia. Dua-dua ni bagus belaka. Setiap orang berbeza cara Allah nak beri. Contoh macam kita cerita bab rezeki lah. Ada orang kerja siang malam pakai petang baru dapat RM400. Ada orang tuan-tuan, dia kerja mungkin sejam dapat RM400. Ada atau tidak? Ada. Tapi mereka sama-sama dapat nilai yang sama. Yang jenis gifted ni kerja sejam RM400, dia kerja sejam ni, tak nak kerja banyak-banyak. Yang ni kerja 10 jam untuk dapat RM400. Akhirnya dapat amount yang sama. Cuma cara mereka berbeza. Yang ni keluar pagi balik petang, boleh RM400. Yang ni keluar sekejap je ngetih balik, dah RM400. Yang duduk rumah tekan-tekan komputer dapat RM400. Yang kat luar duduk pegang tukur, pegang besi, pegang semua sekarang, pun dapat RM400. Last kan natijah dia sama. Sama-sama dapat RM400. Tapi cara berbeza. Ini dapat dengan senang, ini dapat dengan susah. Tapi dapat. Maka itu dalam tasawuf, bila kita sebut maqamat, ini satu perjalanan usaha yang keras. Awal satu anugerah Allah pada kita. Baik, setengah ulama kata redha ini ialah kita kena usaha sampai kita redha. Sebab itu di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma as'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku mohon padamu redha selepas engkau berikan kepadaku keputusan ataupun qada. Ya Allah, apa yang kau takdirkan padaku, aku mohon redha. Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qada. Aku mohon padamu redha selepas ketentuan. Sebab tuan-tuan nak redha satu ketentuan bukan senang. Tuan-tuan kena mujahadah. Tahu anak kita yang kita harap berjaya, tak berjaya. Kita terasa. Tahu-tahu anak kita yang kita harap dia hidup, tiba Allah uji dengan kematian. Tahu-tahu kita harap anak kita ni akan kembalikan semula jasa-jasa kita pada dia dengan balasan yang baik. Tiba tak ada. Dah kerja, dah kahwin, tak jenguk kita, tak tarik kabut, ulu duit pun tak.
Rasa tak? Rasa. Memang kita rasa. Tapi apa kita harap? Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, berilah aku redha apa pun kau tentukan untuk aku. Lalu kita pun redhalah anak kita yang kita bela. Dia besar ibu jari. Dengan segala nafkah kita beri kemudahan. Tiba-tiba dia tak balas macam kita harapkan. Sikit pun. Telefon pun tak. Terasa tak ayah ni, mak ni? Terasa. Tapi bila kita lihat redha, tak apalah saya redha. Saya nak redha macam kita selalu bagi contoh burung. Burung ni, dia suap anak dia makan. Suap. Buat sarang. Suap anak dia makan. Bila anak dia dah pandai terbang, anak dia dah tak pulang lagi. Tak ada dah. Jadi pun redha. Dia buat sarang baru pula. Dapat anak baru pula. Kemudian terbang pula anak tu. Ayam. Dia bertelur, menetas. Dia jaga anak dia sampai anak besar. Lepas tu dah tak kenal dah mana anak dia pergi. Dia menetas telur lagi, menetas lagi. Demikian, dia faham. Rutin anak-anak datang dan pergi. Dia faham. Memang semua kita mak ayah. Anak-anak ni kalau boleh kita nak ikat kaki dia. Jangan pergi jauh daripada kita. Tu ada setengah ayah, setengah mak. Buat rumah sekeliling kat rumah. Yang lari jauh, duduk sini je. Ada yang suruh duduk rumah pula. Buat bilik banyak-banyak biar anak-anak duduk. Ada yang buat rumah keliling. Ada kalau duduk sekampung. Tapi kadang-kadang tak berlaku macam kita nak. Jauh anak kita pergi. Jauh sejauh-jauhnya. Bukan sekadar jaraknya, bukan hatinya. Pun tak ingat kita. Tapi kita redha. Kita kena redha dan bersedia redha. Benda ni boleh berlaku pada anak yang paling kita sayang. Mungkin. Ya mungkin. Apapun berlaku atau tidak, kita dah mohon pada Allah redha. Baik. Kerana itu saya kata kita kena mujahadah untuk redha. Kita pun tengok orang lain, tengok contoh lain. Oh, saya dah boleh redha. Sebab orang lain musa-musa, anak dia pun tak balik. Kita pun tengok binatang-binatang contoh. Kita pun. Ini kita panggil maqamat, berusaha. Tapi ada orang saya katakan Allah memang beri dia redha luar biasa. Setengah ulama mengkompromikan dua makna ini. Antara maqamat dan ahwal. Kata mereka, setiap satu kita nak, dia mesti dengan usaha dulu, kemudian barulah datang ahwal, anugerah. Contoh begini. Contoh bila kita sebut ilmu laduni. Apa itu ilmu laduni? Satu ilmu yang kita tak akan jumpa dalam buku. Satu ilmu kita tak akan jumpa daripada mulut orang lain melainkan mulut dia. Dari mulutnya lahir satu ilmu laduni yang apa yang dicakap orang tak akan jumpa mana-mana kita. Seperti idea baru tu daripada dia. Pemahaman itu daripada dia. Tahap laduni tertinggi bila mereka berbicara tentang Allah. Dan Allah sebut dalam Quran, kita baca surah Al-Baqarah ayat 282, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu pada Allah, Allah akan ajar kamu ilmu. Diriwayatkan daripada Isa bin Maryam, beliau berkata, baginda berkata, man amila bima ya'lam warathahu Allah bima lam ya'lam. Siapa beramal dengan ilmu yang dia tahu, Allah akan beri dia ilmu yang dia tak tahu. Berarti nak dapat laduni, dia mesti kita starting secara usaha kita. Kita baca buku, kita ulang kaji, kita berguru. Bila lama dalam tahap pembelajaran, maka Allah beri kita laduni. Maka ini antara maqamat, gabungan maqamat dan ahwal. Nak dapat idea yang bernas, maka datang daripada pengalaman yang panjang. Kita tengoklah pakar-pakar yang buat kerja. Yang kita nampak expert dia. Luar biasa. Dia mengairkan, luar biasa cara dia. Dia bertukang, luar biasa cara. Ini kita dapat panggil dia peringkat genius. Cerdik, abqari, kata orang Arab, abqari. Bijak sungguh. Dan kita panggil dia kreatif. Atau orang Arab panggil mubdi'. Hadza ibda'i, unik dibuat. Tapi nak dapat keunikan tu, pengalaman dia 30 tahun. Kita tengok orang buat kerja cepat-cepat. Itu dia potong bawang sambil bercakap, sambil membawang laju. Itu pengalaman dia mau 20 tahun. Pergi rewang tu, bukan baru rewang. Pergi rewang, mulut tak cakap banyak, hilang tangan. Ni makcik-makcik bawang yang lama-lama, dia boleh potong bawang sambil sembang hal dunia dan politik. Unik. Dia boleh agak bawang. Kata ini datang daripada pengalaman yang panjang.
Bukan cerita 2 hari. Tuan-tuan takkan jumpa orang potong ikan dengan lancar sebab dia ada pengalaman 2 hari. Tak mungkin. Ini puluhan tahun. Yang potong ayam tu. Hebat dia. Wah, pengalaman 10 tahun. Itu ujung jari semua dah hilang dah tu. Hanya orang potong ayam. Tengok ujung jari dia tak ada. Kata geng-geng pemotong ayam pada saya lah. Ustaz kita kalau pemotong ayam dah lama sangat, ujung jari dia mesti hilang sikit. Jadi Ustaz tengok lah. Sebab dia dah biasa potong ayam, kena jari dia sikit. Mesti kena. Dah lama. Macam gangster-gangster mesti ada paruknya. Tunjuk gangster muka licin bukan gangster tu. Itu anak gangster mungkin. Yang betul gangster dia ada paruk adalah belakang ke apa. Tak mungkin orang panggil dia gangster tanpa dia ada benda tu. Dia nak naik itu berparuk-paruk dah dia. Berapa kali ICU. Jadi bila bercakap tentang maqamat dan ahwal, ia gabungan kata ulama. Seorang dia berusaha sungguh-sungguh untuk mencapai satu benda, maka Allah pun beri dia. Beri dia sesuatu yang dia tak pernah jangka. Maka inilah namanya redha. Tuan-tuan sesudah kita usaha untuk sabar. Akhirnya Allah beri kita redha yang tinggi. Saya dah selalu menisa bila bisnes jatuh, saya dah sabar. Akhirnya saya dah redha. Tuan-tuan orang ni capai redha, dah dia mungkin rebah bisnes 40 kali. Tapi sekarang dia berada pada makam yang orang tak lawan dia. Redha. Luar biasa. Maka ini dipanggil gabungan antara maqam dan ahwal. Kata ulama, redha perbahasan ulama. Ada yang mengatakan bahawa redha ini melihat pada keadaan dan sumber. Sini diterjemah minuman. Dia bahasa panggil syirbihi. Syirbi dia beza dengan syurbu dalam bahasa Arab. Eja sama syin raba syir. Kalau dia baca dengan kataan syurbihi memang minuman lah diterjemah. Kalau syir artinya dia punya sumber dia. Atau dalam jamak panggil masyarib. Itu kesilapan teknikal terjemahan. Dalam masalah sumber dan bahagian. Baik, sumber daripada mana redha? Dan di mana bahagian redha kita? Ini dikaji oleh para ulama. Dan mereka meletakkan syarat untuk redha ini mesti ada ilmu. Kejahilan menjadikan kita tidak berada pada kelompok orang yang redha. Karena hanya orang yang berilmu memahami bagaimana perjalanan hidup ini dengan sebenar. Dia mesti ada ilmu. Itu syarat utama sebelum kita bicara tentang makna redha. Dan asas redha itu kata ulama tak lawang takdir Allah. Itu asas dia yang penting. Datang satu takdir Allah pada kita, jangan dilawan. Jangan dilawan. Maksud lawan macam mana tuan-tuan? Apapun perkataan dan perbuatan kita bertentangan dengan syarak, maka itu namanya lawan. Itu namanya lawan. Artinya kalau misal kata dalam hidup kita, dia bercakap tentang kekeluargaan lah. Dalam hidup kekeluargaan, lalu kita lihat sesuatu yang tak kita berkenan dengan pasangan-pasangan kita. Lalu kita pun buat satu benda yang bertentangan dengan perintah Allah. Maka itu berarti kita melawan takdir Allah. Ini apa yang Allah kehendaki daripada kita. Contoh kita kena musibah. Tuan-tuan duk mengoyang dengan musibah. Bukan nak sebut innalillah, bukan nak doa, bukan. Tapi duk mengoyang. Itu melawan takdir. Tapi bila kita kena takdir, sesuatu yang kita tak suka, kita nangis. Kita sedih, tapi kita sebut yang baik-baik. Moga Allah beri pahala pada saya. Memang nangis ni berjurai air mata, tapi sebut moga Allah beri saya pahala atas ujian ini. Moga Allah sabarkan saya. Saya tengok video orang Palestin. Bila mereka keluar daripada rukam, daripada runtuhan. Mereka kata, ya Allah sabarkan kami dengan apa yang kami lalui. Allah sabirni. Allah sabarkan kami. Mereka tak sebut perkataan yang buruk. Ya Allah sabarkan kami dengan apa yang kami lalui. Kata ini orang-orang yang redha. Jadi kita tahu kan tu redha, bila mana suatu ujian berlaku pada dia tak lawan. Macam mana lawan? Tak ada perkataan yang buruk. Kata Nabi SAW, waktu kematian anaknya tercinta, Ibrahim. Innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan. Sesungguhnya mata ini mengalirkan air mata. Dan hati ini memang sedih dengan pemergianmu, wahai Ibrahim. Tapi mulut ini tak akan cakap melainkan apa yang Allah redha. Itu makna redha. Maksud tuan-tuan dapat satu benda ni, mulut jaga. Daripada mulutlah keluar perasaan tak redha. Daripada mulut. Bagaimana kita dapat tahan mulut walau hati berbicara? Kenapa aku kena ujian ni?
Tapi mulut tak sebut. Lagi tu kita dalam keadaan orang reda. Maknanya kita tak lawan. Kata Abu Ali Daqqaq, tidak disebut reda orang yang belum dapat ujian. Kata belum dapat ujian, orang tak panggil dia reda. Ujian itu bila mana seorang itu mendapat ujian, dia tidak menentang hukum dan keputusan Allah. Seorang isteri dapat suami tak baik. Ujian dia, suami tak baik. Suami dia macam-macam lah perangai. Dia tak mengambil sikap lari dari rumah. Kan lari dari rumah itu menentang hukum Allah. Dan kita pun belajar. Isteri kena belajar. Bila kadang dia orang boleh keluar rumah? Bila? Pertama bila dapat izin suami. Dia boleh keluar. Dia keluar tak balik-balik pun tak apa kalau suami diizin. Bang, saya nak balik kampung 4 bulan. Pergilah. Saya tambah lagi 2 bulan. 6 bulan. Tak apa dia datang dengan reda suami. Bang, saya nak pergi jenguk anak, cucu. Boleh tak bang? 6 bulan boleh. Saya tambah lagi 6 bulan. Setahun. Berapa lama pun suami izin tak ada masalah. Yang kedua, isteri boleh keluar. Kalau dalam rumah mengancam keselamatan dia. Suami mungkin pukul dia, bunuh dia. Kalau suami tak buat apa-apa, cuma serabut tengok muka suami je. Dia nak lari dari rumah, maka dia telah menentang takdir Allah. Dengan ujian Allah beri suami tak baik. Suami tak buat apa-apa. Suami dia jenis tak sembahyang subuh, perangai suami. Suami jenis buat maksiat dalam rumah. Buat maksiat suka tengok benda tak elok-elok dalam rumah. Maka itu bukan alasan untuk suami isteri lari. Tak boleh keluar. Isteri duduk situ sebab maksiatnya bersifat dalam rumah. Jenis suami mabuk dalam rumah misalnya. Tapi dia mabuk, dia tak ada pukul isteri dia. Mabuk seorang-seorang dia. Rentang berhuzi. Mabuk. Maka isteri tak boleh keluar rumah. Suami dia mungkin main dadah. Atau jenis suami minum air ketum. Maka isteri tak ada alasan untuk keluar rumah. Dia tak ada mudarat. Maksiat itu pada suami dia. Dan dengan dia boleh nasihat lagi, boleh kawal lagi. Paling kurang suami dia buat maksiat dalam rumah. Maka dia tak boleh keluar. Kalau dia keluar, dia menentang ujian Allah. Takdir Allah. Dia tak ada mubarrirat. Atau kita sebut keharusan syarak. Sama juga suami. Suami bila gaduh dengan isteri tu, ugut tak nak bagi duit. Dia kena tahu bila nafkah tu gugur. Atau bila kita mahu ke isteri, dia menjadikan nafkah gugur, nafkah jalan. Walaupun tuan-tuan marah. Yang menggugurkan nafkah bila dia keluar rumah tanpa izin. Gugur nafkah. Dia panggil nusyus. Kalau dia tak buat apa-apa, nafkah jalan walaupun tuan-tuan tak suka. Itu maknanya kita ikut syarak. Ya, orang-orang yang mendapat ujian lalu membelakangi syarak dalam ujian. Maka orang ni kita katakan menentang takdir Allah. Sebab itu tuan-tuan bila kita kena je satu ujian, lihat syarak membenarkan kita buat apa dalam tempoh ini. Kalau kita guna cara yang syarak kata atau syarak izinkan, berarti kita berada dalam kelompok orang yang reda pada Allah. Tapi kalau kita buat lain daripada syarak suruh, berarti kita tidak reda. Berlaku kematian kita menjerit-jerit tanpa pipi, koyak baju, tabur pasir atas kepala. Ini yang syarak larang dan itu tidak reda. Tapi kalau mati kita sedih, menangis, masuk bilik, apakah syarak marah waktu? Tak, silakan. Itu fitrah. Bila mati kita menangislah. Kalau perempuan lagi kuat nangis ni dalam bilik, kunci pintu terus. Dia nangis, tak ada masalah. Asalkan masa solat, jangan sedih-sedih sampai tak solat. Sebab orang sedih ni, macam mana saya tekan kesedihan kita solat macam biasa. Kalau tak nak makan tak apa, solat tu kena. Sebab makan ni tak wajib kita makan, lagi tak beri mudarat. So, semayang sampai waktu semayang. Misal dia menangis sebab anak meninggal 4 hari, 4 malam. Biarlah nak menangis 4 minggu pun tak apa. Tapi waktu semayang. Waktu dia kena masak nasi ke suami dia. Sedih, sambil menangis masak nasi. Tak apalah, dia buat tanggungjawab dia. Artinya, selagi mana kita tak buat keluar daripada syarak, itu maknanya kita reda. Dengan ujian syarak. Ujian Allah. Kalau kita mula buat benda bertentangan, kita sudah tidak reda. Tidak termasuk dalam kalangan orang yang berhak mendapat kemuliaan dari Allah. Kata Syekh, perlu diketahui, kewajiban hamba ialah reda terhadap keputusan yang diperintahkan dan reda kepadanya. Kerana segala sesuatu tanpa keputusan akan menjadi boleh atau kewajiban hamba adalah reda terhadap. Segala benda boleh berlaku. Dalam
Apa-apa pun ihtimal keberangkaliannya. Kewajiban seorang hamba redha, hatta redha pada maksiat dan juga ujian pada orang Islam. Apa maksud redha pada maksiat? Atau bukan redha pada maksiat ini, kita suka maksiat gini. Kita nak baik, nak jadi orang baik. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, kita tergelincir buat maksiat. Tergelincir. Tak kira kita lelaki pun tergelincir. Bila kita ingat balik maksiat kita buat, kita tertanya, kenapalah saya boleh buat? Tentang kita redha dengan apa yang Allah takdirkan. Mungkin kita dah terlalu sombong kerana terlalu jadi baik. Ini kita anggap kita ni macam baik sangat, bagus kita boleh kontrol. Tiba-tiba Allah tunjuk power. Kita walaupun dalam keadaan baik macam ni pun boleh tergelincir buat maksiat. Supaya kita tidak mencela pelaku maksiat dengan mudah. Kita alhamdulillah Allah dah didik. Ni kita dah terdidik dengan cara baik, sekian-sekian. Kita jebak juga dengan zina. Tadi ditanya pada Junaid Al-Baghdadi, apakah wali Allah boleh berzina? Katanya boleh. Boleh. Kenapa? Ujian pada dia. Supaya kita ni melihat, kita jangan melihat ahli maksiat dengan pandangan yang buruk. Dari sudut dia, bukan maksiat dia. Kerana maksiat itu juga boleh berpindah pada kita. Boleh. Kalau benda dia ni, orang tak pergi, masjid tak pergi. Kita mula marah pada zat dia, pada diri dia. Last sekali Allah uji kita pula tak ke masjid. Dia pula ke masjid. Tentang mana orang kita tengok. Dia perlinya orang yang ahli maksiat. Tadi akhirnya ahli maksiat tu bertukar jadi baik. Dia pula kembali pada itu. Kalau kita marah kerana watak dan sifat. Bukan orangnya. Maksudnya kalau tuan-tuan jumpa orangnya, tuan-tuan boleh muamalah dengan baik. Kita cuma tak suka watak dia. Dan watak tu boleh berubah. Ramai orang saya katakan cuba menghina maksiat orang lain dengan cara mengeji dia. Akhir tu maksiat tu kembali pada dia. Saya tahu benda lah tak kuat iman. Boleh berzina pula. Marah-marah. Dan sekali dia pula terjebak zina. Apa dia nak cakap pada waktu tu? Dia cerita ni kuat menipu orang ni. Apa haji serbang tak kepala bla bla bla. Dan sekali dia pula menipu orang. Dia ingat balik aku dulu kutuk kuat sangat orang menipu. Kadang-kadang ada orang tuan-tuan. Dia menipu bukan dia nak menipu. Tiba-tiba dia jadi tipu. Bila orang bisnes. Dia janji okay, insyaAllah esok sampai aku punya barang. Dia pun ada orang lain. Dia order ni. Orang tu yang tak sampai. Akhirnya dia macam dia anggap penipu. Macam kita buat orang umrah lah. Kita beritahu pakej murah pada jemaah ni. Murah je RM6,500. Dia buat pembayar. Sampai kat Mekah. Hotel tipu kita pula. Kita bukan minta mana hotel tak bagi. Ni dah naikkan harga. Kita deal lain, tiba lain. Jemaah kata kita tipu. Dia tak kata hotel tipu. Lalu mereka mungkin marah dengan melampau-lampau kita. Mungkin berlaku. Ya mungkin. Memang orang ni ambil jalan selamat, ditambahlah duit dia. Rugi-rugi lah. Atau dia memang tak mampu nak tanggung, paksalah pindah hotel lain. Kena tahanlah, kena maki. Kalau dia tahu ini, bukan salah ni, pihak hotel. Tapi, orang ni tak akan marah pihak lain sebab itu urusan kita dengan dia. Dia tak marah pada orang pertama dia berurusan. Itu fitrah, kita pun faham. Itu untuk kita pun terperangkap. Orang pun kata kita tipu. Bila orang tu menghina kita melampau, nanti kelak kena pada dia pula. Demikian sunnatullah. Sebab itu, kadang-kadang tuan-tuan, kita redha dengan maksiat yang mungkin berlaku pada diri kita. Bukan kita suka buat maksiat, bukan. Sebalik kita jaga diri kita. Jangan buat benda-benda yang bertentangan syariat. Kadang-kadang tergelincir juga kita. Ada perempuan kadang-kadang terlari juga daripada rumah. Tak sedar dia lari, terlari. Kan emosi dia. Tapi bila dia sedar, dia insaf. Kadang-kadang suami terabai juga nafkah dia. Marah sangat. Turun tak masuk duit. Kadang-kadang tergelincir. Contoh macam kita baca Quran. Baca Quran. Tuan-tuan bijak tajwid. Tuan-tuan boleh salah tak baca Quran? Boleh salah. Kalau tuan-tuan ni pandai driver kereta macam mana, boleh tak jatuh? Boleh tak terbabas? Babas depan pagar rumah orang kampung tengok semua. Padahal kita kat Lita, champion. Pun selekoh kat kampung kita boleh terbabas masuk longkang. Orang kampung tu pun tak pernah terbabas. Ni pakcik tu yang goyang tangan pun tak terbabas. Kata ni nombor satu macam mana berlomba boleh terbabas kat lorong rumah kita. Kata iya boleh berlaku. Ia boleh berlaku. Benda-benda yang saya katakan orang bodoh tak buat, kita cerdik buat. Yang ada seorang ni, dia hafal Quran sebagainya. Ijaklah Quran.
Dia pun nak jadi imam lah. Dia hafiz. Orang kampung tahu izajar keluar Allah je. Akhirnya dia pun jadi imam. Dia tak ingat benda nak baca. Tukang kantin depan tu. Terus dia serik tak balik kampung tu. Padahal dia orang yang Quran hebat dah ni, apa yang hafiz Quran. Tiba Allah jadikan surah yang biasa dibaca dia boleh lupa. Ni kawan saya seorang ni bekas imam masjid negara. Bagus dia. Kami sama-sama sekolah, belajar. Ada waktu dia imam, ada waktu saya imam. Gila-gila lah geng-geng ni. Tiba bila imam kita wirid lah, baca ayat kursi. Dia boleh tak ingat ayat kursi sampai sudah. Berpusing-pusing cari ayat kursi kat mana. Walau dia selalu. Dia berikan ujian. Tuan-tuan jangan ingat, saya semua ayat ni. Dia ada hari tuan-tuan kita boleh lupa surah yang biasa kita baca. Boleh berlaku. Demikian Allah beri nak suruh kita redha. Kita baru rasa nak hebat ni. Pandai 7 qiraat. Ayat kursi pun tak ingat 7 qiraat macam mana. Begitu ujian-ujian yang akan melanda kita. Dan kadang-kadang kita kena redha dengan ujian Allah pada umat Islam. Umat Islam, umat terpilih. Tapi Allah uji macam-macam. Tuan-tuan kena redha. Ada suatu benda yang Allah nak mengajar orang-orang beriman dengan musibah. Barangkali Allah nak ajar kita penyatuan. Bagaimana hari ini kita dengan keperbagian parti latar belakang, bertudung tak bertudung, rokah tak rokah, kita bercakap isu yang sama Filastin. Kita ni setengah-setengah makrok kereta dia pun letak bendera Palestin. Kesatuan itu berlaku. Semua bercakap daripada pemimpin negara sampailah pemimpin kedai kopi Palestin. Semua tahu isu-isu Filastin. Buka aja tajuk, semua orang boleh top up tajuk ni. Satu dunia bercakap benda ni. Satu dunia. Seolah ujian Allah beri pada umat Islam untuk menyatukan kita. Melupakan seketika mazhab kita apa. Mazhab politik kita apa. Dari sudut latar belakang kita apa. Untuk pada satu isu yang lebih besar. Penyatuan pada umat Islam. Dan melihat musuh dengan pandangan yang sama, Yahudi. Lalu kita bersepakat untuk baikot. Bersepakat. Kalau tak nak baikot pun, ikut belakang lah macam tu lah. Tak tunjuklah depan-depan. Dia macam geng-geng isap rokok juga. Orang kata, rokok haram. Rokok dia haram. Isap dalam jamban lah. Menyorok sana, menyorok sini. Jangan sampai orang nampak, dia pandai. Kan dia tahu isunya sama. Jadi di sini kita melihat bila Allah uji umat Islam, mempunyai penyatuan. Moga Allah satukan kita. Moga ini satu noktah penyatuan yang akan menyatukan kita pada banyak lagi isu yang lain. Yang akhirnya umat Islam bersatu. Dan membawa kepada kemenangan dan kemenangan umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.